Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey, hari ini kita akan habiskan hukum yang seterusnya yang ada dalam indeks, okey. Okey, kalau kamu refer kamu punya teks untuk yang ni, bagaimanakah anda menentukan dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa 2? Okey, indeks pecahan menentukan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dan kuasa 2 dengan punca kuasa dan kuasa. Okey, sebelum ni kita dah belajar indeks negatif. Sekarang ni indeks pecahan. Okey, hubungan antara punca kuasa bagi A dengan A kuasa 1 per N. Okey, masa tingkatan 1 kamu dah belajar tentang kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3, betul? Betul. Okey, kat sini dia bagi contoh X kuasa 2 sama dengan 9. B X kuasa 3 sama dengan 64. Okey, kita selesaikan, nak dapatkan nilai X. X kuasa 2 sama dengan 9. Satu cara nak menghapuskan kuasa 2 ialah kita punca kuasa 2 kan. Ataupun kalau gunakan linear, kita selesaikan sebelah kanan. Dia akan reverse. Kalau kuasa 2 dia jadi punca kuasa 2. Kat sini dia gunakan punca kuasa 2 untuk menghapuskan kuasa 2. Okey, macam ni lah. Yang ni nak hapuskan kuasa 2, kita gunakan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 ni mesti dua-dua belah, kiri kanan. Punca kuasa 2 X, punca kuasa 2 9. Kita akan dapat X sama dengan 3. Ataupun kalau kamu guna linear, kita ada X kuasa 2 sama dengan 9. X sama dengan punca 9. Jadi X kita akan dapat 3. Kan? Ini yang kita belajar dalam linear kan? Okey, tahukah anda nilai bagi X dalam contoh A dan B di atas boleh ditentukan dengan indeks yang dikuasakan dengan nilai salingan. Okey, satu lagi kita boleh gunakan X kuasa 2 sama dengan 9. Gunakan salingan dia. Apa maksud salingan dia? Kalau kuasanya 2, salingan dia akan jadi 1/2. Kalau kuasanya 3, salingannya akan jadi 1/3. Kalau kuasa dia 1/3, salingannya akan jadi 3. Itu salingan. Ataupun reciprocal, okey. Okey, kat sini dia gunakan kaedah salingan. Okey, kat sini dua-dua ni tukarkan jadi kuasa 2. X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. Okey, selesaikan, darabkan dengan salingan dia. Jadi X 2 darab dengan 1/2 sama dengan 3 kuasa 2 darab dengan 1/2. Kita selesaikan, kita akan dapat X sama dengan 3. Itu boleh juga. Okey, kesimpulannya kat sini, bila dia bagi dalam bentuk punca kuasa dan A, kalau nak tukarkan dalam bentuk indeks pecahan, dia akan jadi A 1/2. Yang sebelah atas ni adalah kuasa. Yang sebelah bawah ni adalah punca kuasa.
Boleh? Okey, contoh. Katalah dia bagi kat sini punca 5. Jadi nak tukarkan dalam bentuk indeks pecahan, dia akan jadi kat sini A ni kuasa 1 ataupun kita buat kat sini 2. A asas dia A, kuasa dia ambil ni kuasa 2. Ini adalah punca kuasa per 5. Ini dalam bentuk indeks pecahan. Boleh? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh eh? Ha? Boleh cikgu. Boleh eh? A asas tu apa kuasa dia? Dia akan jadi kuasa lah. Untuk dia punya apa dia panggil? Kita ada numerator dan denominator. Apa dia betul? Pengangka dan penyebut. Pengangka sebelah atas, penyebut sebelah bawah. Pengangka tu adalah kuasa, penyebut tu adalah punca kuasa. Okey, contoh. Saya bagi satu contoh. Katalah kat sini okey, tukarkan Syahim. Cuba tukarkan dalam bentuk indeks pecahan. Ada Syahim tak? Boleh cikgu. Okey. Sama dengan negatif 3 Negatif per 3 kuasa 3 kuasa per 7. 3 per 7. Okey, bagus Fahim. Boleh yang lain? Boleh. Kuasa 3. Maknanya ini kena dalam bracket lah. Nombor negatif kan. Negatif 3 kuasa 3 per 7. Ataupun dia bagi sebaliknya. Dia bagi dalam bentuk indeks pecahan, tukar jadi punca kuasa. Okey, kat sini katalah saya bagi 5 kuasa 2 per 5. Aiman Haikal, cuba tukarkan dalam bentuk punca kuasa. Ada tak Aiman? Dah hilang dah Aiman. Aiman Haikal. Tak ada? Ke dah tertidur? Okey, Qayyum. Cuba Qayyum. Abdul Qayyum. Abdul Qayyum ada tak? Danish? Ahmad Danish? Ya, ya. Ya. Macam mana nak tukarkan dalam bentuk punca kuasa tu? Bawah tu apa juga? 5. 2 per 5. 2 per 5. 5 punca kuasa 5 kuasa 2. Punca 5 kuasa 5 kuasa 2. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, dah boleh Boleh. Ini nak tukarkan bentuk dia daripada punca kuasa jadikan kuasa pecahan, daripada kuasa pecahan jadikan punca kuasa. Okey, yang penting kamu kena ingat kat sini lah, bila A kuasa pecahan, yang sebelah atas adalah kuasa, penyebutnya adalah punca kuasa. Okey, kita tengok contoh yang dibagi, contoh 12. Dia kata tukarkan setiap sebutan berikut kepada bentuk A 1 per N. Tukarkanlah. Yang ni akan jadi 36 1 per 2. Biasanya 2 ni dia tak tulis kan. Bila punca kuasa kita dah sedia maklum. Yang itu adalah punca kuasa 2. Dia akan tulis bermula 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, ini akan jadi berapa?
36 kuasa 1/2. Lepas tu yang ni akan jadi negatif 27 kuasa 1/3. Ini M kuasa 1/5. N kuasa 1/7. Itu contoh yang kat bawah. Okey, lepas tu dia suruh kamu tukar sebutan berikut dalam bentuk punca kuasa N bagi A. Yang ni yang pertama ni akan dapat punca 125. Apa? Satu, dua, lima, punca 5 kuasa 1. Macam tu kan? Lepas tu 256. 256. 256 kuasa 1. Punca 8. Boleh? Boleh tak? Boleh ya. Okey, lepas tu Boleh. okey. Habis saya ni. Dia suruh kamu nilaikan setiap yang berikut. Macam mana nak nilaikan? Punca 32. Kalau dia kata tak boleh guna kalkulator, macam mana? Kalau boleh guna kalkulator, macam mana? Okey, kat sini dia tunjukkan. Okey, punca 5 bagi negatif 32. Dia tukarkan dalam bentuk pecahan. Kuasa pecahan. Negatif 32 kuasa 1/5. Lepas tu selesaikan lagi. Dapat akhirnya negatif 2. Faham tak apa yang dia tunjuk ni? Ni faham tak ni? Contoh 3 ni. Macam mana nak nilaikan? Faham tak? Tak faham? Tak cikgu. Okey, macam mana kita nak buat? Kita tengok contoh nombor 3. Okey, katalah dia bagi kat sini punca 5 negatif 32. Okey, kita tukarkan dalam bentuk pecahan. Dia akan dapat negatif 32 kuasa 1/5. 1/5. Okey, sekarang ni kamu perhatikan nombor yang kat dalam ni. Kalau nak mudah, nak matikan dia punya penyebut, kat sini mesti kuasa 5. Berapa kuasa 5 dapat 32? Dapat negatif 32. Berapa kuasa 5 dapat 32? Yang ni kamu kena cuba. Tekan kalkulator tu dapat apa? 2. Berapa kat sini dapat? Negatif 2. Ha? Berapa? Tak dengar. Negatif 2. Okey, negatif 2. Negatif 2 kuasa 5 dapat 32 kan? Ni benda yang sama. Betul? Cuma bentuk yang berbeza. Satu nombor bulat, satu lagi nombor kuasa. Jadi kat sini 5 dengan 5 ni boleh permudahkan. 5, 5. Jadi selesaikan, kita akan dapat negatif 2 darab kuasa 1. Jawapan akan dapat negatif 2. Betul? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, contoh 2. Pun sama juga. Tujuh dua sembilan kuasa 1/6. Okey, selesaikan. Cari apa nombor kuasa 6 dapat 72. 72 lah. 729. Macam mana nak cari tu? Nak cari asas 6. Dapat apa? Tahu tak guna kalkulator, tahu tak? Negatif 3. Ya ke negatif? Mana ada negatif? 3. Tengok kalkulator tu. Macam mana nak cari? Kita nak gunakan asas 6. Okay, asas 6 tekanlah 6. 6.
Lepas tu ni, nampak tak yang ni? Ni shift berapa tu? 729. 729. So dapat berapa? Maknanya 3. 3 kuasa 6 dapat 729. Kat sini kita akan dapat 3. 3 kuasa 6. Ini boleh simplify, boleh memudahkan. So jawapan kita 3 kuasa 1 dapat 3. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Tengok C. C kita ada 512. 512 kuasa 1/3. Jadi kita nak cari berapa kuasa 3 dapat 512. Jadi 3 512. So dapat 8. Sini 8. 8 pemudahkan yang ini. So jawapan kita adalah 8. Boleh? Boleh. Boleh ya. Boleh cikgu. Okay, senang kan? Cikgu. Okay, sekarang kita tengok seterusnya. Yang ini latihan lah. Latihan ni nanti kamu boleh buat. Ini homework. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, nak cuba uji minda ni. Kita cubalah 1-2 soalan. Kita tengok ya. Okey, dia cari punca 1, 2, 5. Punca 3. Oh, ni tukar bentuk. 1, 2, 5. Okey, tukarkan bentuknya. Asas 1, 2, 5. Kuasa berapa? 1/3. 1/3. 1/3. Boleh? Okey, yang kedua kita tengok yang nombor 2 dia bagi 4 kuasa setengah. Ni akan jadi 4 Punca kuasa 2. punca kuasa 2. Nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Okey, sebab punca kuasa 2 yang asas ni adalah punca kuasa 2. Kuasa dia kuasa 1. Okey, kalau dalam nak tulis semuanya dia akan jadi macam ni lah. 1 sini 2. Ini sama dengan punca 4. Maksudnya kalau nampak saja kuasa setengah ni maksudnya dia adalah punca 2. Okey. Okey, seterusnya kita tengok nilai. Hitung nilai. Okey, yang ni kita ada punca 3. 3, 4, 3. Okey, tuliskan dia dalam bentuk pecahan, indeks pecahan. Kita akan dapat 3, 4, 3 kuasa 1/3. Okey, selesaikan. Ni 1/3. Kat sini mesti kuasa berapa? 3. 3. 3/4 3. Berapa darab 3? Berapa kuasa 3 dapat 3/4 3? 7. 7. 7. Betul? Betul. Ya ke? 3 4 3. 3 4 3. Oh, pandainya. Okey, 7. So kat sini selesaikan, kita akan dapat 7. Boleh? Boleh cikgu. Boleh ya? Boleh cikgu. Cuba kita tengok nombor yang besar ni. Nombor yang besar ni berapa dapat? Sekejap Sekejap
Okey, kita tengok soalan C. Dia nak dua Okey, 2, 6, 2, 1, 4. 4 kuasa 1/6. Okey, carikan dia punya nombor kuasa. Ni 1/6, sini 6. Okey, berapa? 6 punca 26 21 4 4. Sorry. 4. Dapat apa? 8 Betul? Dapat. Okey, 8. Okey, selesaikan yang ni. Jadi jawapannya kamu akan dapat 8. Boleh? Boleh tak? Boleh Boleh cikgu. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, hubungan antara A kuasa M per N, A kuasa M, dalam bracket kuasa lagi 1/N, A kuasa 1/N, kuasakan dengan M, lepas tu punca kuasa N bagi A, M, dan punca kuasa N dikuasakan dengan M. Ni sebenarnya semuanya bentuk yang sama. Bila diselesaikan akan dapat benda yang sama. Okey, sorry. Okey, yang ni hubungan dia sama saja, cuma bentuk yang berbeza. Okey, bentuk yang berbeza. Dia akan balik pada asal A kuasa M per N. Okey, macam mana dia tukar bentuk nombor kuasa ni? Macam inilah, A MN dia akan jadi A M kuasa N. Ini yang kita dapat tadi lah. Yang ini adalah hukum yang keempat, yang asas yang empat tu. Yang empat ke? Hukum yang kelima. Yang kelima bagi hukum indeks. Lepas tu kalau nak tukar bentuk, kita tengok jadual kat bawah tu. Okey, jadual ni. Tengok yang pertama ni, 64 kuasa 2/3. Ditukarkan dalam bentuk A kuasa M, kuasa 1/N. Jadi M ni 2 kan? Ni N. M ni kat dalam, dia buka kat dalam 64 kuasa 2. Lepas tu yang kat luar akan jadi 1/N. 1/N maknanya 1/3. Tukar bentuk. Kat sini kamu kena kuasakan dulu 2 ni. Kuasa 2 kan. 64 kuasa 2. Lepas tu baru cari kuasakan 1/3. Okay, ni dia punya penyelesaian. Kuasa 2 dulu. Lepas tu kuasakan dengan 1/3. Jawapan akan dapat 16. Yang ini pula bentuknya dia jadikan kuasa kat dalam bracket ni 1/3. Jadi 64 kuasakan dengan 1/3 akan dapat 4. Lepas tu baru kuasa 2.
Ini nombor lagi kecil lah. Kamu deal dengan nombor yang kecil. Jadi akan dapat 16. Untuk punca kuasa A kuasa M kuasa N. Jadi 64 kuasa 2 punca kuasa 3. Ni kena buat yang dalam ni dulu. 64 kuasa 2 dapat 4096. Lepas tu baru punca 3 dapat 16. Lepas tu bentuk yang seterusnya 64 dia punca 3 dulu dapat 4 kuasa 2 dapat 16. Okey. Ada banyak bentuk kat sini. Maknanya yang mudah nombor yang kecil cara yang ni lah. A 1/n kuasa M dengan punca N kuasa M. Kamu deal dengan nombor yang kecil. Ini kena kuasa dia jadi besar. Okey, kita cuba untuk yang B. Okay, bentuk yang pertama dia akan jadi apa? 16. Lepas tu kuasa berapa? Kuasa 3. Kuasa 3. Lepas tu bracket kuasa 1/4. 1/4. Maknanya kat sini bila kamu nak selesaikan, kita kena kuasakan 16 kuasa 3. Betul? Lepas tu baru punca dengan 4. Besarlah nombor ni akan jadi besar. Okey, kita cuba 16 kuasa 3, 16 kuasa 3 kuasa 1/4. 16 kuasa 3 berapa? 4096. Kuasa 3. 4096. Ni akan dapat 4096. Kuasa dengan 1/4. Okey, maknanya berapa kuasa 4? Dapat 4096. 4. 8. 8 cikgu. Ha? 8. 8. Okey, kat sini 8. Lepas tu selesaikan ni akan dapat 8 lah jawapan dia. Kan? Akan dapat 8. Okey, bentuk yang kedua 16 kuasa 1/4. Lepas tu kuasa 3. Sama jugalah, selesaikan 16 1/4. 16 1/4 kuasa dengan 3. Ni akan dapat 2 kuasa 4 1/4 kuasa dengan 3. Selesai. 2 kuasa 3 akan dapat 8. Okey. Yang ini sebenarnya bentuk yang mana yang lagi mudah. Maknanya ada bentuk yang dia akan jadi besar dulu. Nilai dia besar. Lepas tu selesaikan dia jadi kecil. Ataupun daripada yang ada bentuk yang dia memudahkan kamu. Nombor dia kecil je. Tak besar sangat. Jadi selesaikan. Okey. Itu adalah bentuk-bentuk yang untuk A kuasa M/N. Kita boleh tukar dia jadi dia punya persembahan yang lain. Tapi nilai sama. Okey, boleh? Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, lepas tu kita ada daripada aktiviti di atas adalah benda lah ni ha. A M/N dapat AM 1/N ataupun A 1/N kuasa M dan seterusnya. Inilah dia punya generalisasi. Okey. Okey, contoh. Okey, dia bagi contoh kat sini.
Contoh kat sini dia bagi 81, 32 dia suruh tukar bentuk. Tukar bentuk tak ada masalah lah. Kat sini tukar bentuk jadi AM kuasa 1 per A kuasa M kuasa 1 per N ataupun A kuasa 1 per N per M. Yang ni tak ada masalah kan? Boleh kan? Tukar bentuk je. Boleh kan? Boleh ke tak boleh ni? Boleh cikgu. Ya. Okay, kat sini pun jadual ni pun kamu tukar bentuk je, dia tak nak nilai. AM 1 per N, tukar bentuk dia. Dia akan jadi contoh 729 kuasa 5 dalam bracket 1 per 6 dan seterusnya lah. Ke saya kena tunjuk satu-satu? Tuan. Nak tunjuk satu-satu? Ini kita buat row yang ni ya. 729 kuasa berapa? Kuasa 1 per 6 dalam bracket kuasa dengan 5. Lepas tu tukarkan dia dalam bentuk punca kuasa. Asas 729. Punca kuasa berapa? 6. Okay, punca kuasa 6. Kuasa berapa? 5. Kuasa 5. Okay, satu lagi bentuk. 729 punca berapa? 6. Punca 6. Punca kuasa 6. 6 dalam bracket kuasakan dengan 5. 5. Yang lain-lain pun sama. Okay. Okay. Kita tengok yang ni. Uji minda. Uji minda 1.2 I. Nak nilai, nak tukar bentuk tu tak ada masalah. Nak cari nilai. Okay, katalah dia bagi 27, 2 per 3. Hitungkan nilai. 27, 2 per 3. Okay, kamu nak guna yang mana? Bentuk yang mana? Yang mana paling mudah? Macam mana? Yang mana paling mudah? Samakan kuasa. Okay, kita cari kuasa yang sama dengan dia punya penyebut. Yang sama dengan dia punya penyebut. Okay. Kat sini 2 per 3. Kat dalam mesti kuasa 3. Berapa kuasa 3? 27. Berapa? 3. 3 kuasa 3, 27. Ini nilai yang sama tapi bentuk yang berbeza kan? Kat sini kita selesaikan dia punya denominator ni. Dia punya penyebut. Jadi yang tinggal ialah 3 kuasa 2. So nilaikan akan dapat 9. Okay? Kita tengok soalan nombor 2 ni A. Soalan nombor 2. Kita ada 32 2 per 5. Kita tukar bentuk dia. Berapa? Berapa kuasa 5 32? Tekan kalkulator tu. 2. 5 dengan 5 selesai. 2 kuasa 2 dapat 4. Boleh? Okay, kita tengok C. Siapa punya buka tu? 1, 28, 2 per 7. Saya tinggal boleh. Oh, sini. Boy. Okay. Berapa? Siapa minat tu buka tu?
Okey. Banyak kecil. Okey, berapa ni? 2. 2 kuasa 7 dapat 128. Okey, 2. Dan ini boleh permudahkan. So, 2 kuasa 2 akan dapat 4. Begitulah seterusnya yang lain-lain. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, kita tengok ni peterminda ni. Peterminda pula ni apa ni? Apa nama dia? Haiting punya item ni. Okey, sekarang ni untuk yang apa dia? Ini kita panggil apa ni? Peta bulat. Peta bulat. Okey, sekarang ni okey, peta bulatan. Terima kasih Firdaus. Dia suruh lengkapkan nilai yang betul. Okey, jawapan dia mesti 81. Kuasa apa? 3 kuasa berapa dapat 81. 9 kuasa berapa dapat 81. Okey, tu macam mana nak buat? Okey, kat sini 3 kuasa berapa 81? 3 kuasa 4. 9 kuasa 2. 81 kuasa 1. 2, 4, 3. 4 per berapa dapat 81? Macam nak buat ni? Maksudnya kat sini kan nampak tak? 3 kuasa 4. Jadi kat sini mesti asas dia 3. Kalau asas 3 berapa kuasa 3 dapat 2, 4, 3? Berapa? 3 kuasa berapa 2, 4, 3? 5 lagi. 5? 3 ke 5? 3 kuasa 5. Jadi kat luar ni mesti apa? 4 kuasa 5 lah. So ini kita kena masukkan, kita akan dapat 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 baru dapat 81. Ini kuasa 5. Macam itulah, lengkapkanlah yang lain-lain. Okay. Okay, untuk setakat ni kita dah habis dah semua hukum indeks. Okay, hukum indeks. Yang terakhir tadi hukum indeks pecahan. Kita ada yang pertama itu ada hasil darab. Indeks yang asas yang sama, indeksnya akan ditambah. Lepas tu yang kedua kita ada hasil bahagi. Indeksnya kita akan tolak. Lepas tu kita ada hasil darab, bracket ataupun kurungan, tanda kurungan. Kita akan darabkan dia punya indeks. Ini semua hanya benar bila dia punya asas sama. Dia punya asas sama baru kamu boleh guna hukum yang ni. Lepas tu yang seterusnya kita ada indeks negatif. Tukarkan bentuk dia akan jadi macam ni. Seterusnya kita ada indeks pecahan. Tukar bentuknya dia akan jadi macam ni. Ini yang asas ada 5. Yang lain-lain tu A kuasa kosong sama dengan 1. Ni sifat dia lah. Yang ni boleh tukar bentuk dia jadi yang bawah ni. Okey, ada 5 hukum indeks. Setakat ni ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada faham hukum tu kena ada dalam kepala. Semua hukum ni kat kepala. Sebab bila nak guna dah ada dekat kepala kamu. Lepas tu lepas ni kita akan tengok. Kita akan aplikasikan semua hukum yang kamu dah belajar. Kelima-lima hukum ni dan pecahannya kita akan masuk, kita akan gunakan dalam soalan. Maknanya dalam satu soalan ada semua hukum. Mungkin ada 2 hukum daripada ni, mungkin ada 3, mungkin ada 4. Jadi kamu kena selesaikan, gunakan apa hukum indeks yang kamu dah belajar untuk next class. Boleh? Boleh. Boleh Okey, kalau boleh tak ada soalan. Kita tangguhkan untuk kelas hari ini. Kita sambung esok.